selepas. Dan anda boleh naik, spend your honeymoon in space dan kembali ke bumi. Richard Branson baru-baru ni menajakan satu space tourism di mana anda cuma bayar $200,000 sahaja selama 5 minit setelah selepas. Anda cuma naik atas selama 5 minit, kembali ke bumi cuma $200,000 sahaja. Murah. Tapi makin lama makin murah. Daripada $25 juta turun kembali kepada $200,000 sahaja. Jadi daripada 4 orang, 3 lelaki dan seorang wanita. Vanaja, seorang wanita yang begitu hebat, yang mampu bersaing dengan golongan lelaki. Dan kami berempat telah pergi ke Rusia selama sebulan. Dan pihak Rusia telah memilih 2 orang, saya dan Dr. Faiz sekali, untuk meneruskan cabaran di Rusia selama setahun sebelum seorang sahaja dibenarkan untuk naik ke angkasa lepas. Di Rusia kami mengalami masalah bahasa. Orang Rusia begitu bangga dengan bahasa mereka. Jika anda tak tahu cakap Rusia, memang mereka tidak akan melayani anda. Jadi pelajaran pertama yang saya pelajari adalah Ya Lulu Tibia. Maksud dia, saya cintakan awak. Jadi semua Rusia saya jumpa, saya katakan Ya Lulu Tibia, Ya Lulu Tibia. Setiap hari kami dimasukkan di atas sebuah kursi dan dipusingkan dengan begitu laju selama 20 hingga 25 minit setiap hari. Nak pastikan kita tak muntah, tak pening, tak pingsan dan sebagainya. Kami dimasukkan ke dalam kubur udara, aero chamber, di mana kami dibawa pada ketinggian 27,000 kaki tanpa oksigen untuk melihat kekuatan paru-paru anda. Kami dimasukkan ke dalam centrifuge. Tahu centrifuge apa? Sebuah mesin yang begitu besar dan kami dipusingkan sehingga ke tahap 9G. 9G bermaksud 9 kali berat badan menekan dada anda macam anak gajah. Pijakkan dada anda, tak boleh bernafas. Kita kat bumi berapa G? 3G. 4G. Kita kat bumi berapa G? 4G. Ni cikgu-cikgu ke? Staff-staff sudah jaya. Kita kat bumi berapa G? 1, kita kat bumi 1G. Kalau kita naik roller coaster 1.5G. Kalau kita naik Formula 1 F1 3G. Jadi cuba bayangkan 9G, 9 kali berat badan menekan dada anda macam nak gajah. Pijakkan dada anda, tak boleh bernafas. Setelah melari 9G, bintik-bintik darah akan keluar daripada badan kita sebab pecahnya kapilari-kapilari pada badan kita. Kami diajar meneran, kena teran setiap 3 saat. Sebab setiap kali kita teran, kita punya masa akan squeeze the blood dan blood akan naik ke otak anda untuk mengelakkan kita daripada pingsan ataupun lose of consciousness. Kerana itulah setiap 3 saat teran, strain dan pecahnya kapilari-kapilari pada seluruh badan kita. Kami dihantar ke Siberia. Siberia kat mana? Rusia. Di dalam Rusia, suhu di situ adalah minus 45 darjah Celsius. Kami menggigil kesejukan. Saya ingat lagi, saya kena tebang pokok setiap jam untuk memastikan badan ini menghasilkan haba. Kami dicampakkan ke Laut Hitam di Ukraine, di mana kami terapung-rapung di Lautan Hitam di Ukraine selama 3 hari 3 malam menanti kumpulan penyelamat. Kenapa kita buat semua ni? Sebab ada kemungkinan kapal Soyuz Energy akan terbabas ataupun tersasar ke tempat-tempat yang tidak diingini, seperti kawasan lautan, kawasan salji, kawasan pegunungan. Amat penting untuk astronaut menyelamatkan diri selama 3 hari sebelum kumpulan penyelamat sampai. 10 Oktober 2007, satu pelancaran yang bersejarah. Ini bukan saja impian saya, tapi impian seluruh rakyat Malaysia. Tengok tak pelancaran saya? Tengok? Tengok kat mana? Ramai cakap Dr. Shin nampak takut, nampak stres, nampak pucat. Betul? Betul? Sebenarnya 3 jam sebelum berlepas, kami telah dimasukkan ke dalam kapal kapsul Soyuz yang begitu kecil, lagi sempit dalam keadaan fetal position selama 3 jam sebelum berlepas. Jadi ia lebih kepada menahan kram-kram, menahan kesakitan dan sebagainya. Anda tak boleh terlalu tinggi untuk memasuki kapal Soyuz yang begitu kecil. Lagi pendek, lagi bagus. Ketinggian anda daripada kepala vortex sehingga ke tulang koksik tak boleh melebihi 99 cm. Saya 96 cm, terselamat 3 cm. Jadi siapa yang pendek-pendek tu, eloklah memohon untuk angkatawan yang kedua. Lagi pendek, lagi bagus untuk memasuki kapal Soyuz ke angkasa lepas. Saya dilancarkan di mana? Saya dilancarkan di mana? Rusia. Salah Cakap tengok Malaysia, India,
Ni, saya kaca dari mana? Ha? Baikonur, Kazakhstan. Sebab apa Baikonur? Ya, tempat yang paling strategik untuk pelancaran sesebuah roket. Seperti Florida, tempat yang paling strategik untuk pelancaran roket di Amerika. Kalau tak Malaysia, kat mana pelancaran yang paling strategik untuk roket? Kat mana? Putrajaya. Putrajaya. KLCC. Tawau, Sabah ada tempat yang paling strategik untuk pelancaran roket di Malaysia. Apa? Tak ada tu. 8 minit 48 saat masa yang diambil untuk dilancarkan ke angkasa lepas. Betapa laju dan begitu pantas sekali. Dan di angkasa lepas kami mengelilingi orbit selama 2 hari sebelum bercantum ataupun docking ke ISS. ISS over. ISS over. International Space Station. Manusia tak pergi lagi ke bulan. Semua angkasawan, semua astronaut pergi ke ISS, ke tempat eksperimen supaya kita pada ketinggian 400 km daripada bumi. Kalau anda tengok dalam internet, you can see what time the ISS passes by Putrajaya. Kalau langit tu cerah, kalau tak ada awan-awan yang melindungi, kita boleh nampak satu cahaya yang terang yang bergerak dengan begitu pantas di langit Putrajaya. You can actually see on the internet. Di angkasa lepas semuanya terapung-rapung. Sebab apa terapung-rapung? Tak ada gravity di angkasa lepas. Semuanya berterbangan di angkasa lepas. Walaupun kita batuk, walaupun kita bersin, kita akan terpelanting ke belakang. Kita main gasing di angkasa lepas. Gasing itu terus berputar dan terus berputar selama 2 hari tidak berhenti. Tarik memang tak boleh tarik di angkasa lepas. Kita makan apa angkasa lepas? Nasi goreng. Nasi goreng? The French brought cheese, the Italians brought pizza, the Japanese brought ramen to space, the Koreans brought kimchi to space. Orang Malaysia bawa apa? Nasi lemak. Ikan bakar. Nasi lemak tak boleh bawa sebab dia akan berterbangan di angkasa lepas. Nasi kajang. Roti canai pun tak boleh bawa sebab tepihan roti canai akan berterbangan di angkasa lepas. Kita bawa nasi biryani, tapi nasi biryani dalam bentuk berkanci, dalam bentuk ketupat supaya dia takkan berterbangan di angkasa lepas. Kita bawa sate, kita bawa rendang, kita bawa kuih bangkit sebagai kuih berhari raya di angkasa lepas. Macam mana kita makan? Kita biar je makanan tu terapung-apung, kita ngap di udara. Okey, saya akan tunjukkan anda beberapa video di angkasa lepas, bagaimana kehidupan di angkasa lepas. Boleh nampak belakang tu? Boleh Okey, kita pergi ke rutin Mungkin kita boleh gelapkan sikit kot yang depan ni. Okey, kita tengok bagaimana bersarapan di angkasa lepas. Breakfast, I'm having corner coffee with a sugar. Setiap pagi kita ada minuman masing-masing. Kita ada kopi, ada tea, ada milk, ada coklat dan sebagainya. Semuanya dalam paket-paket minuman. Kita minum menggunakan straw. Tak boleh guna gelas-gelas sebab buih-buih akan terbentuk di dalam microgravity. Jadi kami diajar menekan beberapa butang, air panas akan keluar dan akan masuk ke dalam paket-paket minuman dan kita minum menggunakan straw. Setiap pagi saya makan saya punya peanut butter dan biskut di angkasa lepas. Kita kena jaga biskut kita biskut kita hilang Masih lagi keko tak adaptasi lagi.
Dia rasa kita berubah di angkasa lepas. Our taste bud changes in space. Setengah makanan you suka di bumi, you tak suka di angkasa lepas. Because dia rasa berubah di angkasa lepas. Kita makan pun, makanan tu terapung-rapung dalam perut kita. Selama seminggu, makanan tu terapung-rapung dalam perut kita. Mengambil masa seminggu baru kita rasa kita nak buang air di angkasa lepas. Kita buang air tak angkasa lepas? Buang, apa yang masuk mesti keluar. Tapi kita kena berhati-hati bila kita buang air di angkasa lepas, takut terapung-rapung dalam air lepas. Kita kena ikat badan kita, ikat kaki kita, badan kita stabil, dan dia ada muncung dia, letak depan, letak belakang. Pastikan dia ikat sekuat-kuatnya dan dia sedut ke dalam vacuum suction, ke dalam tangki najis. Setiap 3 bulan, bila bekalan makanan, bekalan air, bekalan oksigen dibawa ke ISS, tangki-tangki najisnya akan dimasukkan ke dalam kapal kargo Soyuz. Bila dia kembali ke bumi, bila dia masuki atmosfera, dia akan terbakar ataupun disintegrasi dengan tersendiri. So there's no such thing as pollution in space. Okey, tidur tak angkasa lepas? Tidur. Kita tidur selama 5 hingga 6 jam setiap hari. Adik-adik semua tidur berapa jam sehari? Biasanya 8 jam. Lama dia tidur. Bagus, kena tidur 8 jam supaya kita punya otak minda jadi cergas. Tidur pun suka di angkasa lepas. Kita tunjukkan bagaimana tidur di angkasa lepas. Jadi bilik-bilik di ISS, bilik kecil, bilik sempit, memang tak selesa tidur di ISS. Semuanya berterbangan, berteraturan. Jadi kita tidur dalam sleeping bag, kita masuk dalam sleeping bag tu, kita ikatkan badan kita pada dinding-dinding ISS. Lagi utama saya terlupa nak ikat sleeping bag saya. Bila saya bangun je, saya dah terapung-rapung ke bahagian hujung ISS. Jadi kita masuk dalam beg sampai tidur, sleeping bag kita ikatkan pada dinding-dinding ISS. Ngantuk? Ngantuk. Jadi ini cara kita ikat badan kita pada dinding-dinding panel ISS. Ini cara tidur di ISS. Ini berlakon saja. Ini pun berlakon juga. Nak jadi angkasawan, kita pandai berlakon. Itu cara dia. Saya juga bermimpi sebanyak 2 kali di angkasa lepas. Suatu mimpi yang begitu menakjubkan. Tapi mimpi saya adalah rahsia. Saya tak nak kongsi dengan anda semua. Ketinggian anda juga bertambah. Ketinggian saya bertambah sebanyak 10 cm ketika saya berada di angkasa lepas. Siapa yang pendek tu nak tinggi, naiklah, silakan naik ke angkasa lepas. Sebab ketinggian anda bertambah sebanyak 10 cm. Kita mandi dalam angkasa lepas. Kita mandi juga di angkasa lepas, tapi tak seperti di bumi. Kita cuma gunakan kain-kain basahan. Kita cuma gunakan wet wipe sahaja. Kita lapkan badan kita, kita lapkan muka kita di angkasa lepas. Jadi saya tak mandi selama 12 hari di angkasa lepas. Seronok tak mandi? Seronok. 12 hari saya tak mandi. Okey, kita tengokkan bagaimana shower di angkasa lepas. Jadi setiap pagi kita ada peralatan masing-masing. Kita ada Colgate, kita ada deodorant, kita ada shampoo, kita ada floss dan sebagainya. Tapi bila kita gosok gigi tu, kita kena telan apa yang kita gosok. Kita tak boleh ludah. Sebab kalau kita ludah, buih-buih akan terbentuk dalam ISS. This is actually used if you want. Kita juga boleh gunakan benda ni. Ini ada bactericidal, tak perlukan air. Kita cuma masukkan dalam mulut kita dan kita akan membunuh bakteria dalam mulut kita. Kita juga shampoo rambut kita sebagaimana kita lakukan di bumi. Tapi bila kita shampoo rambut kita, kita tak bilas dengan air. Kita cuma lapkan buih-buih pada rambut kita. This is how you shampoo your hair. Wait. Jadi seperti saya katakan, kita tak mandi di angkasa lepas. Kita cuma gunakan wet wipe sahaja. These are all the wet wipe. Cuma lapkan badan kita, lapkan muka kita di angkasa lepas. Water is very limited in space, so we can only have wipes. So
Jadi kalau kita nak air, kita cuma pumpkan benda tu, increase the pressure, dan air akan keluar daripada tangki-tangki ISS dan dia akan kita gunakan untuk kegunaan harian kita. Walaupun saya tak mandi selama 12 hari di angkasa lepas, badan saya tidak berbau. Kenapa badan saya tidak berbau? Kenapa badan saya tidak berbau? Kenapa badan kita tak berbau di angkasa lepas? Tak ada berpeluh. Badan kita berpeluh di angkasa lepas. Kita bersenam setiap hari selama 2 jam di angkasa lepas dan peluh kita melayang-layang naik ke atas. Sebab apa kita tak berbau di angkasa lepas? Julia. Pakai kursi. Oh, kalau awak tak mandi, awak pakai perfume Sebab tak ada bakteria di angkasa lepas. Kalau tak ada bakteria, badan kita tidak berbau di angkasa lepas. Jadi tak mandi selama 6 bulan pun tidak apa di angkasa lepas. Julia mandi berapa kali sehari? 3 kali. Banyaknya 3 kali. Amirul berapa kali sehari? 3 kali juga. Saya 2 kali je. Okey, kita back to home. Saya nak ceritakan sikit bagaimana sembahyang di angkasa lepas. Saya adalah orang Islam yang ke-9 yang telah pergi ke angkasa lepas. Orang Islam pertama, Prince Sultan daripada Saudi Arabia. Kita ada daripada Syria, daripada Afghanistan, daripada Kazakhstan, daripada Rusia dan sebagainya. Tapi walaupun saya orang Islam yang ke-9, tak ada orang tahu bagaimana bersembahyang di angkasa lepas. Sebab setiap 45 minit matahari terbit, setiap 40 minit matahari terbenam. ISS bergerak dengan begitu laju selama laju 27,000 km per jam. Kita orang Islam sembahyang mengikut peredaran matahari. Jadi kalau nak ikutkan, kita kena sembahyang 80 kali sehari di angkasa lepas. Pengsan kalau sembahyang 80 kali sehari. Jadi kami telah berbincang dengan ulama-ulama daripada seluruh dunia dan kami telah menghasilkan satu panduan bagaimana beribadah di angkasa lepas. Kita masih sembahyang 5 kali sehari mengikut waktu di mana kita dilancarkan. Kita masih sembahyang subuh, maghrib, zuhur, asar, isyak mengikut waktu Kazakhstan. Nak sembahyang macam mana kalau tak ada air? Bertayamum, menepuk dinding sebanyak 2 kali walaupun tiada debu. Tepuk sekali sapu muka, tepuk sekali lagi menyapu kedua-dua belah tapak tangan. Macam mana kita nak cek kiblat yang ke depan? Menghadap matahari. Macam mana kita nak cek kiblat kat selepas? Menghadap ke bumi, menghadap ke bumi sudah memadai, tak payah kita nak cek matahari dan sebagainya. Tapi bila nak semayang tu kita kena ikat kedua-dua kaki kita, tak boleh sujud ataupun rokok terlalu lama. Kalau kita sujud terlalu lama, badan kita mula naik terampung-rampung. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana bersembahyang di angkasa lepas. Yang kedua, prayer big area. Ini cara bersemayang. Semayang ni mudah. Tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, boleh semayang baring. Tak boleh semayang baring, boleh semayang gerakkan mata, gerakkan leher dan sebagainya. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak menunaikan tanggungjawab kita di angkasa lepas. Jadi anda tak boleh nampak kaki saya. Sebenarnya kaki saya diikat di bawah tersebut supaya saya tidak terapung melayang-layang. Dan kita sembahyang seperti biasa. Ini tengah sembahyang subuh jadi kita masih sembahyang seperti biasa bagaimana kita lakukan di bumi. Dalam ayat ni bising bunyi dia banyak-banyak bunyi lesen dan sebagainya. Ketinggiannya adalah 70 desibel kekuatan bunyi bising di ISS. Okey, satu lagi video saya nak tunjukkan bagaimana air terbentuk di ISS Experiment for kids Kita banyak kids kat sini hari ni. Nak menelung.
Okey, fluid. Kita buat tunjukkan fluid in space. Bagaimana air terbentuk di dalam keadaan microgravity? Okay, now I'm going to show you the distribution, the study of fluid in space. Okay, watch me carefully when I press and squeeze out this drink. It's one of my favorite, strawberry drink. Jadi apa berlaku bila air terbentuk? Dia akan terbentuk buih-buih di dalam microgravity. Sebab apa terbentuk buih? Jadi dia akan terapung-rapung dan kita kena berhati-hati kerana dia akan pecah, membentuk buih-buih kecil dan boleh merosakkan peralatan equipment di dalam ISS. Ya, air apa ni? Air strawberry, The potential, so you have to know why you stick together. And you have to be careful it doesn't break the pieces. Jadi kita menjaga supaya dia tak pecah, dia tak jatuh, dia tak pecah dan sebagainya. Balik tanya cikgu bagaimana air dibentuk dan kenapa. So that if it doesn't get attached to the spoon because of the surface tension, we'll wait and see. Kalau dia tak setuju pada situ, dia akan terbentuk jelly-jelly. So children, as you can see, because of that, the water can stick to the spoon. And then since because the customer is thirsty, I'm going to have a drink of this. Okey. Di angkasa lepas semuanya jadi keliru. There's no up or down in space. Tak ada atas, tak ada bawah. Semuanya mengalami kekeliruan apabila anda berada di angkasa lepas. Kita bawa anak-anak ikan ke angkasa lepas. Anak-anak ikan pun jadi keliru. Dia tak tahu nak berenang macam mana. Dia berenang atas, bawah, kiri dan ke kanan. Kita bawa benih-benih ke angkasa lepas. Benih-benih pun jadi keliru. Dia punya akar naik ke atas, dia punya batang turun ke bawah. Kali pertama bila saya melihat bumi yang begitu kecil daripada jendela ISS, bulu roma saya meremang naik, jantung saya tak berdegup, mata tak terkepit melihat kebesaran Allah dari angkasa lepas. Setiap kali bila kita melihat pemandangan di luar, setiap kali itulah kebesaran Allah dapat dirasai sepanjang masa. Anda dapat lihat betapa kecilnya bumi ini. Anda dapat lihat gunung ganang, Anda dapat lihat laut-lautan, Anda dapat lihat sungai-sungai. But you cannot see the Great Wall of China from space. You cannot see KLCC from space. Saya cuba cari perbandingan berjaya di angkasa lepas. Tak jumpa Tapi sekali itu saya nampak Pulau Pinang, Pulau Mutiara yang cantik lagi indah dari angkasa lepas. Saya cuba lampai ke orang Pulau Pinang, tapi orang Pulau Pinang tak lampai daripada saya. So saya cuma berada di angkasa lepas cuma 12 hari sahaja. Orang Rusia, orang Amerika duduk selama 6 bulan di angkasa lepas menjalani pelbagai-bagai eksperimen di angkasa lepas. Kalau boleh saya tak nak balik, kalau boleh saya nak duduk lebih lama di angkasa lepas, kalau boleh nak duduk selama-lamanya di angkasa lepas. 3 jam sebelum kembali ke bumi saya berasa begitu sedih. Memang begitu sedih, menyayat hati. Dan kemudian saya telah terdengar suara azan, suara yang begitu merdu lagi menakjubkan di angkasa lepas. Dan saya sedar ketika itu misi saya sudah tamat, misi saya untuk kembali ke bumi dan berkongsi pengalaman dengan seluruh rakyat Malaysia. Bila waktu nak balik kami mengalami masalah teknikal. Selalunya Soyuz dia akan mendarat setepat-tepat sejauh 10 km radius di tempat pendaratan. Tapi kami terbabas sejauh 450 km daripada tempat lokasi. Saya ingat lagi bila kita balik ke bumi, bila kita melalui atmosfera, kami berpusing-pusing dengan betul laju selama 5 hingga 6 minit. Dan kami mula merasai tekanan 9G, 3G, 4G, 5G sampai ke tahap 9G menekan dada anda. Macam anak gajah pijak atas dada anda, tak boleh bernafas. Kemudian payung kejurang akan terbuka dan kami mendarat di desert Kazakhstan. Seluruh Kazakhstan terbakar, padang terbakar dan kami bergolek-golek selama beberapa meter. Setelah 45 minit, kumpulan penyelamat sampai, bantu kita, bukakan pintu dan membantu kita keluar daripada ISS. Hari pertama kali saya sampai, saya ingat lagi, badan saya berasa begitu lemah. Nak angkat tangan pun tak larat, nak angkat jari saya pun saya tak larat. Jalan terhuyung hayam. 2 orang kena pegang saya, kena papah saya, memastikan saya berjalan dengan lurus. Keesokan hari bila saya bangun dari tidur, saya tak tahu lantai mana, ceiling mana, saya tak tahu nak jalan macam mana, nak letak kaki saya ke atas ataupun letakkan kaki saya ke bawah. Sebab manusia dicipta untuk bumi. Dan dihantar ke angkasa lepas, pelbagai-bagai perubahan yang berlaku pada badan anda.
Walaupun hal yang ketiga di angkasa lepas, anda punya otot mengecut, mengecil, mengalami atrofi. Anda punya tulang mengalami kerapuhan osteoporotik. Satu hari di angkasa lepas anda bersama dengan 5 kali chest x-ray dada di bumi. Betapa tingginya kesan radioaktif di angkasa lepas. Aduh, penat. Okey, jadi itu saja sedikit. Sebelum itu saya tunjukkan kepada anda bagaimana pemandangan daripada jendela ISS. Saya boleh tunjukkan video gambar bumi lah. Memang sesuatu yang menakjubkan, ya. Ini adalah 3 minit video bagaimana pemandangan dari ISS. So, ISS bergerak laju 27,000 km per jam. You can see the city, you can see the light, you can see the cloud. Anda boleh nampak thunderstorm, lightning, hujan dan sebagainya, berkelip-kelipan. Sedikit, Nak pergi tak?